kerutu baru diingat dah terliur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, apa khabar anda semua? Jemput, kongsikan, sharekan live saya ni ke lebih ramai orang. Jemput dulu, sharekan dulu live saya ni ke lebih ramai orang. Anda boleh share, anda boleh tag, alright, tag kawan-kawan anda dan share ke lebih banyak grup, share ke 10 grup supaya lebih ramai yang dapat manfaat daripada perkongsian saya pada hari ini. Alright, so sebelum kita mula, kita nak kongsikan dulu feedback pelanggan KD Kerutup. Jom dengarkan dulu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni nak try produk terbaru Kerutup Terengganu. Okay, dia produk ni ada dua, ada ayam kampung dengan daging. Okay, hari ni nak try daging Okay, satu bekas ni dapat satu mangkuk yang besar ni. Okay, untuk 600 gram. Okay, untuk 600 gram banyak tu. Okay, hari ni kita try dulu, try daging Okay, kita try daging dia. Oh, dagingnya lembut Bismillahirrahmanirrahim. Makan yang nasi putih sedap. Memang terbaik Memang sangat sedap. Memang terbaik. Memang saya recommend untuk beli. Jangan lupa beli tau. Terbaik. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Liza dan Syidia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Kak Liza dan Syidia? Apa khabar hari ni? Seronok tengok dah tengok Syidia join live Bonda B. Happy sangat Bonda B hari ni. Okay, thank you so much tau join live Bonda B. Alright. Apa namanya? So, selamat hari Jumaat. Selamat hari Jumaat Kak Liza, Syidia. Selamat hari Jumaat. Okay. Salam Jumaat Barakah. Alright, salam Jumaat Barakah. Alhamdulillah sihat ya? Ya. Berkata apa? Alright. Okay. So, alright. So, semoga anda dilimpahkan Jumaat yang diberkati, Jumaat yang penuh keberkatan. Alright. So, jom saya nak ingatkan sebelum kita mula dah masuk topik Alright. So, Assalamualaikum. Alright. Assalamualaikum kepada semua yang menonton hari ni. Alright, saya Bonda B. Alright, dari KD Kerutup. Kepakaran kami ialah membantu ibu-ibu yang sibuk, ibu-ibu pekerja, ibu-ibu yang kerja berlambak, tak sempat nak masak, tak sempat nak menyediakan air tangan untuk seisi keluarga, dengan membantu mendapatkan dapatkan lauk KD Kerutup, lauk ala kenduri 7 bintang yang sedap, lazat, padu, cepat dan mudah disediakan. KD Kerutup baru teringat dah terliur. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum, salam Jumaat Kimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat alhamdulillah Syidia. Sihat alhamdulillah, syukur atas nikmat
Thank you Hidia. Okay, dia kutip baru teringat data Leo. Okay, alhamdulillah kita dapat hidup lagi, bernafas lagi pada hari ini untuk kita memberi manfaat. Okay, saya suka term ni, beri manfaat. Beri manfaat kepada orang di sekeliling kita, beri manfaat kepada lebih ramai orang. Sebab apa? Sebab kita nak jadi sebaik-baik manusia. Allah kata dalam satu hadis, Rasulullah kata dalam satu hadis, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. So kita nak jadi orang yang memberi manfaat, tapi bukan seorang dua, tapi kita nak beri manfaat kepada lebih ramai orang. Mungkin 10 orang, 20 orang, 30 orang, 50 orang, 100 orang, 1000 orang, 10,000 orang, 100,000 orang, kan? So the more kita bagi value, the more kita bagi manfaat, lagi banyaklah keberkatan, lagi banyaklah limpahan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Satu contoh saya nak bagi, satu contoh lah saya nak bagi kan. Syidia, kita kerutuk baru ingat udah melio. Okey, kita belajar kita belajar perkataan baru, kita belajar slang Sarawak hari ni Kita kerutuk baru ingat udah melio. Betul ke sebutnya Syidia? Betul ke saya sebut? Baru ingat udah melio Alright. So nanti kita buat versi Sarawak pula bila kita dah dapat keluarkan kita punya produk terbaru nanti, okay? Alright. Awesome sangat dia. Okay? Jadi saya nak bagi contoh. Iaitu thank you. Boleh lah Jadi kena praktis lagi. Alright. So contoh apa yang kita tengah guna sekarang ni ialah aplikasi apa? Aplikasi Facebook. Facebook. Berapakah orang pengguna Facebook? Siapa tahu? Berapakah orang pengguna Facebook? Berapakah orang pengguna? Thank you dia. Tagkan lagi kawan-kawan. Suami. Alright. Thank you so much. Awesome sangat dia. Alright. So, berapa orangkah pengguna Facebook? Berbilion pengguna Facebook, tuan-tuan perempuan. Berbilion seluruh dunia. So, apakah manfaat yang diberikan oleh Facebook? Manfaatnya, Facebook ni bagi kita connecting to people, kan? Kita boleh connect, kita boleh jumpa kawan-kawan kita daripada sekolah, kan? Daripada universiti. Kita tengok balik, kita share, kan? Kita nampak diorang punya live macam mana, kongsikan berita-berita dekat Facebook, kan? Apa lagi manfaat Facebook? Dia menyatukan silaturahim, So banyak sangat manfaat yang Facebook berikan ni kepada berapa orang? Adakah 1-2 orang? Tidak. Facebook memberi manfaat kepada berbilion orang. Apa jadi kepada founder Facebook? Siapa? Abang ke adik? Kalau lagi muda, adik Mark Zuckerberg, kan? Berapakah pendapatan dia? So, dia menjadi antara orang yang terkaya di dunia sebab ramainya orang yang diberi manfaat. So, nak kata kita ni, janganlah beri manfaat kepada sikit-sikit sangat orang je, 2-3 orang je kawan kita. Maksudnya bukanlah jangan, maksudnya kita nak beri manfaat kepada lebih ramai orang. So, Bonda B berdirinya di sini. Duduknya Bonda B di sini untuk insya-Allah nak bagi manfaat kepada lebih ramai orang melalui perkongsian live Bonda B, kan? Thank you so much Syidia, berbilion orang. So nak cakap kita nak jadi sebaik-baik manusia, Allah jadikan kita dengan penuh kehebatan ni bukan semata-mata untuk kita makan, minum untuk diri sendiri, kerja untuk diri sendiri, tidak. Allah jadikan kita sehebat-hebat kejadian untuk kita beri manfaat kepada lebih ramai orang. Assalamualaikum Mama Isyamuddin. Waalaikumsalam. Thank you so much. Join live Bonda B. Salam Jumaat. Alright. So saya nak ingatkan diri saya yang kita ni hidup ni untuk kita beri manfaat kepada ramai orang. Orang yang berjaya kat dunia ni, orang yang kaya raya, orang yang hebat kat dunia ni, apakah sebab faktor kehebatan dia orang? Sebab mereka memberi manfaat melalui perkhidmatan dia orang, servis yang dia orang bagi, kan? Macam Facebook tadi, kan? Buat Facebook, berbilion orang dapat manfaat, dapat connect to each other.
kita dapat jumpa macam ni kan, jumpa orang, kenal orang-orang baru. Kita pula apa you punya apa yang you buat? You mungkin you bekerja, you bagi manfaat apa kepada orang. Kita di KD Kerutuk kita bagi manfaat dapat lauk yang sangat sedap. Dan kita nak bantu lebih ramai ejen-ejen, dropship ataupun stokis kita untuk jana pendapatan. Kita harap dapat bantu lebih ramai orang dalam perniagaan kita. Kalau you buat perniagaan, you nak bantu lebih ramai orang. Jadi benda-benda ni kadang-kadang kita tak perasan tau. Betul tak? Kadang kita buat something untuk diri kita je lah. Kita buat something untuk buat perniagaan contoh. Untuk kita je. Untuk kita seorang je kaya. Betul ke macam tu? Salah. Sebab sebenarnya the more you give, the more you will get. The more you give, the more you will get. Satu kita punya orang kata sistem pemikiran. Alright. Satu sistem pemikiran kita yang kita kena betulkan. Sebab kenapa kita tak betul-betul maksimalkan potensi kita? Sebab kita punya fikiran ni mungkin tak cukup besar kan, tak cukup luas. Kita fikir pasal diri kita je. Semua kita punya contohnya memanglah kita nak perut nasi kita, betul lah. Kita yang bayar beras kat rumah, betul lah. Tapi kalau kita ada pemikiran yang selfish, mungkin kita tak boleh pergi jauh kan. Selfish tu maksudnya kita tak nak bantu orang, tak nak bagi manfaat lebih banyak, tak nak berkongsi rezeki. Betul Kak Liza? Rezeki untuk dikongsi kan. Jadi insya-Allah kita nak berkongsi rezeki di KD Kerutuk. Siapa yang nak join kita, jom join kita ramai-ramai. InsyaAllah kita boleh sama-sama InsyaAllah hopefully dapat berjaya lagi kan. Dapat tambah kewangan kita. Alright. Jadi okay, dengan itu saya nak ingatkan yang kita ni sedang menjalankan kempen cabutan bertuah. Yang kita adakan cabutan bertuah sempena kempen kita jaga kita. Alright, ada 2 jenis cabutan bertuah yang kita buat. Setiap hari kita adakan cabutan bertuah harian di mana kita berikan KD Kerutuk dan nasi biryani. Tapi cabutan bertuah mega hadiah wang tunai ni kita akan adakan pada 1 hari bulan Julai insya-Allah. Dengan syarat pembelian dari 15 ke 30 Jun. Okey. So kepada anda yang dah buat pembelian yang nak beli, insya-Allah kita akan bagi satu form ni untuk diisi supaya kita boleh buat cabutan nanti. Alright, kita dah ready kan, nanti kita akan beritahu. Alright, so jom beritahu kepada kawan-kawan kita ada KD Kerutuk yang sedap. Anda boleh dapatkannya dengan kita. Alright. So itu sedikit sharing pasal cabutan bertuah kita, dan kita nak pergi tajuk kita terus iaitu tajuk kita pada hari ini ialah self-limiting belief. Self-limiting belief. Apakah self-limiting belief? Siapa tahu self-limiting belief ni apa? Maksudnya self-limiting belief ni adalah kita punya sistem kepercayaan kita. Yang sistem kepercayaan kita yang kita bina, yang somehow dia akan mengehadkan kita punya tindakan kita. Kita punya kepercayaan kita yang menghadkan kita punya tindakan kita. Alright, ini adalah self-limiting beliefs. Ada 10 top limiting beliefs yang kebanyakan orang ada. Kita mungkin ada juga antaranya yang mungkin kita tak buat apa yang kita patut buat. Sebab kita ada kepercayaan ni dalam minda kita. So kita nak tengok hari ni apa dia self-limiting beliefs ni, dan kita kena identify. Kita kena kenal pasti adakah benda ni ada dalam diri kita. Lepas kita identify, baru kita nak conquer dia. Kita nak pecahkan dia. Kita nak lawan dia. Kita nak breakthrough. Kita nak langgar dia. Kita nak overcome. Alright. So tolong kongsikan, sharekan live saya ni, tagkan lebih ramai orang supaya mungkin dapat bantu sesiapa yang mungkin akan perlukan ini untuk lebih berjaya lagi. Alright. So tolong saya kongsikan, sharekan live ni, dan tag dan like dan love. Alright. Like dan love. Berikan belanja saya like dan love banyak-banyak. Okay. So hari ni saya tak nak kongsikan 10 lah.
Sebab banyak sangat. So sekejap je. Bukan sekejap maksudnya. At least kita boleh cover yang ni dulu. So 5 je dulu saya kongsi hari ni. Iaitu yang pertama ialah ini dia. I'm too old. Ada orang rasa saya ni dah terlalu tua lah untuk mencuba sesuatu yang baru. Ada tak kita rasa macam tu? Saya dah terlalu tua lah untuk belajar-belajar ni, nak dapatkan ilmu ni. Tak payahlah dapatkan ilmu ni. Saya dah tahu dah semua tu. Contoh, saya dah tahu dah segala perkara kat dunia ni. Saya dah terlalu berpengalaman, contohlah. I'm too old. Ataupun saya dah terlalu tua dah. Saya dah tak nak dah buat benda-benda yang benda baru, tak nak mencuba benda yang baru, tak nak belajar, tak nak apa lagi. Apa lagi? Cuba kongsikan kat komen. I'm too old. Jadi saya dah tua dah. Macam ni bukan untuk kita ni. All the technology contohnya gadget-gadget ke, dah tua dah ni, tak boleh nak belajar dah, tak boleh lah contoh. Dah tua tak payahlah nak banyak sangat duit kan, tak payah nak derma-derma sangat. Boleh kan macam tu? Lagi tua lah lagi kita kena bersedekah, betul tak? Saham akhirat kita ni. I'm too old. Betul, ada tak kita ada pemikiran macam tu? Dia rasa dia dah tua, dia dah mungkin kita kata dah tunggu masa je. Kita aku dah tunggu masa je ni. Dah nak masuk ke kubur contoh. So dia tak nak berusaha. Adakah betul pemikiran macam tu? Kan? Sebenarnya lagi kita fikir kita lagi tua lah, kita tak ada masa untuk dibazirkan kan. Tak ada masa untuk kita buat perkara yang tak mendatangkan manfaat. Contohnya, kita nak berlumba-lumba nak buat kebaikan, tambahkan amalan, betul tak? Ada tak orang kata I'm too old, dia tak nak cuba, dia tak nak buat, contoh, tak nak mulakan perniagaan, contoh, dia tak nak, mungkin I'm too old, mungkin dia tak nak belajar, contoh, dia nak belajar tapi mungkin dah tua sangat kot, so tak nak sambung belajar, ataupun nak menuntut ilmu, dia kata dah tua-tua ni susah nak dapat, nak masuk susah. So macam tu. Ada tak kita ada pemikiran macam tu? I'm too old. Okay? Dan seterusnya ialah next ialah I'm not smart enough. Dia rasa dia ni tak cukup pandai, tak cukup bijak. Saya ni SPM je contoh. Saya ni SPM pun tak ada. Macam mana tu? Saya ni setakat tak sekolah pun. So saya tak boleh berjaya. Ada tak yang ada pemikiran macam tu? Saya ni setakat diploma je. Ataupun saya ni degree je. Saya ni apa je. Ada tak yang fikir macam tu? I'm not smart enough. Saya tak cukup bijak dan saya tak boleh nak berjaya. Ada tak? Ada tak yang fikir macam ni? Saya nak kongsikan self-limiting belief ni, dia terhasil daripada pengalaman hidup kita. Self-limiting belief ni maksudnya kepercayaan kita yang menghadkan kita ni sebenarnya kita develop through kita punya pengalaman hidup. Daripada kecil kita besar, kita pergi sekolah, cara kita dibesarkan, kita belajar apa yang kita dengar daripada parents kita yang bagi tahu, cikgu kita bagi tahu apa, kita mencuba satu benda, mungkin gagal, so kita develop kita punya self limiting belief tu, kita lalui banyak perkara, kita gagal ke. PT3 je Isyamuddin, masya-Allah. Tapi ada keinginan, ada usaha untuk buat yang lebih baik. Betul tak Isyamuddin? Saya pernah nampak satu orang jutawan ni, sales dia setahun dah cecah almost lebih daripada 20 juta setahun. Tapi seorang kakak ni saya kenal, saya pernah jumpa dia. Nama dia Puan Halimah. Puan Halimah ni saya pernah jumpa dia, memang in person. Saya jumpa dia kat Surau masa tu. Saya tengok dia, ni macam makcik yang aku nampak tadi kan. Macam tu. Rupa-rupanya dia ni tak pernah bersekolah. Dia tak pernah bersekolah, tuan-tuan perempuan. Dia tak tahu membaca dan tak tahu menulis. Dia tak tahu baca dan tak menulis. Siapa yang kat sini tahu baca dan tahu menulis? Siapa yang tahu baca dan tahu menulis? Angkat tangan. Say I. Berapa juta yang kita dah buat?
So Puan Halimah ni dia tak tahu baca, dia tak tahu menulis. So memang dia tak tahu baca, tak tahu menulis, dan dia hanya mendengar. Dia belajar, dia dengar. Dia belajar daripada guru dia dan dia buat. Dia belajar dan dia buat. Dia berusaha sampai dia capai apa yang dicapai. Kan Kak Liza, kita tahu kan baca dengan tulis. Tapi dia tak tahu. Betul, serius. Saya jumpa dia kat surau masa tu. Saya tengok dia humble-nya orang ni. Tapi serius, skill dia memang sangat dahsyat lah. So kita belajar maknanya bukan alasan kalau kita kata I'm not smart enough, saya tak pandai lah, saya ni ada diploma je lah, saya ada ni whatever je lah. Itu bukan syarat untuk berjaya. So kita tengok ramai sebenarnya orang-orang yang berjaya ni, orang-orang yang hebat ni, dia drop out from school kan. Siapa nak bagi contoh? Siapa saya tak ingat. Banyaklah kita yang jadi sejarah dalam history, orang-orang yang mencipta kejayaan ni, dia bukan belajar tinggi pun, tapi dia ada semangat untuk berjaya. Dia nak berjaya satu. Alright? So ini bukanlah alasan I'm not smart enough. Seterusnya ialah I'm not educated enough. Sama macam tadi, I'm not educated enough, saya tak terpelajar. Kan? So adakah ini kita punya alasan? So ini adalah kita punya little voices dalam kita punya mind kita ni, ada suara-suara kecil. Kita panggil little voices. Suara kecil. Perasan tak kalau kita nak buat something macam ada benda yang cakap, alah, tak payahlah kan. Kalau kita buat something, alah, susahlah, inilah, itulah, inilah. So these are the little voices. The limiting belief ni yang kita create, yang dihasilkan akibat daripada pengalaman kita. Sebab mungkin kita pernah gagal. So dia sebenarnya membentuk kita punya self defense lah somehow. Maksudnya kita kena berhati-hati sebab kita pernah gagal sebelum ni. So kita fikir, oh mungkin aku tak nak gagal lagi, aku takut gagal. So dia akan develop lah pemikiran tu. So kita ada perasaan takut untuk protect kita daripada mungkin kegagalan lagi. So somehow Allah wujudkan tu for some mechanism untuk diri kita. Tapi kita kena gunakan dengan baik lah. Maksudnya macam mana cara kita ni, ada cara untuk kita overcome dia. Kan, betul tak? Kalau kita tak rasa kita tak educated enough, apa yang kita kena buat? Belajarlah. Betul tak? Benda belajar Masya Allah, rezeki Allah je semua tu kan. Nak cakap kita ni sebenarnya bukanlah kita yang pandai, Allah je yang bagi kita rezeki. Kan? Semua tu rezeki Allah, bukan kita tak ada apa-apa kat dunia ni, Allah je yang bantu semua tu kan. So I'm not educated enough bukan alasan kita boleh belajar. Adakah kita boleh belajar? Boleh. Nak tak nak je kan. Nak tak nak je. Alright, seterusnya ialah I'm afraid of trying dan failing. I'm afraid of trying and failing. Saya takut untuk cuba sebab saya takut gagal. Betul lah kan? Takut nak cuba nanti rugi. Contoh kalau nak mula perniagaan. Takut nak cuba something nanti gagal, nanti fail kan. Betul tak? So sebenarnya adakah betul kita punya pemikiran ni? Adakah betul? Sebenarnya kita boleh semua perkara kita boleh atasi dengan ilmu dan guru yang betul. You kena belajar, dapatkan ilmu daripada guru yang betul-betul boleh guide kita untuk overcome all these self-limiting beliefs. Esok saya nak cerita cara yang best untuk kita overcome semua ni. Esok tunggu saya nak sambung esok lagi 5 dan saya nak share apa yang kita boleh buat. Simple je yang kita boleh buat. Nanti saya nak share apa dia. Okay. Alright. So takut mencuba dan takut gagal. Dan seterusnya ialah ini dia. You have to have money to make money. Kadang-kadang kita percaya kita kena ada duit lah untuk buat duit. Kalau kita ada duit yang susah, macam mana nak buat duit lagi? Kita tak boleh macam mana? Ayolah, kita akan gagal kan. So adakah semua ni memang benar sebenar-benarnya? Adakah benar? So dia sebenarnya mungkin tak benar kalau kita tak ada right ilmu, right strategi. Tapi sejauh mana kita nak atasi tu, sejauh mana kita nak lawan, kita nak langgar tembok tu, nak runtuhkan tembok tu, sejauh mana kita punya sebesar mana kita punya nak tu.
sebesar mana keinginan kita tu untuk lawan semua halangan-halangan ni. Alright. Kalau kita nak kita tu tak berapa tinggi, mungkin kita tak usaha pun nak atasi. Kan? Okay. So, saya nak share esok lagi 5 dan nak share lagi apakah tips yang kita perlu, kita boleh buat untuk, simple tips untuk kita buat untuk atasi semua self-limiting beliefs ni, insyaAllah. Alright. So, teruskan join saya punya perkongsian esok. Alright. Dan tolong sharekan kepada ramai orang supaya lebih ramai orang dapat manfaat daripada perkongsian saya, insyaAllah. Alright, jumpa saya pada pukul 5.30 petang ni, insyaAllah, untuk cabutan bertuah hari ke-11. Alright. InsyaAllah, ingatkan lagi ramai kawan-kawan, ingatkan kawan-kawan jiran-jiran untuk join cabutan kita petang ini 5.30 petang, insyaAllah. Jumpa semua nanti. Alright. Okay. Salam Jumaat. Alright. Jangan lupa untuk buat amalan hari Jumaat hari ni, iaitu apa dia? Berselawat, surah Al-Kahfi dan bersedekah. Alright. So insyaAllah, semoga Jumaat anda diberkahi. Jangan lupa berdoa pada hujung hari Jumaat ni, insyaAllah makbul doa kita. Alright. So itu saja, insyaAllah. Sampai kita berjumpa lagi di live seterusnya, okay? Alright. So take care. Alright, bye. Saya Bonda B, KD Kerutuk. Baru teringat, dah terliur. Assalamualaikum.